إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه صل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. أما بعد. Alhamdulillah, tamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita. Dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Kita pada muka surat 267. Betul? Betul Baik. Kelebihan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kelebihan mencintai dan memuliakan mereka. Kelebihan Ahlul Bait, mana keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelebihan mencintai atau memuliakan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Maksudnya, sungguhnya Allah perintahkan kamu dengan semuanya itu hanyalah kerana Dia hendak menghapuskan dosa-dosa kalian, wahai Ahlul Bait, dan hendak membersihkan kalian dengan sebersih-bersihnya. Ayat seterusnya, qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tidak meminta kepada kalian sebarang upah, yakni tentang ajaran Islam yang disampaikan, melainkan hanyalah kasih sayang dalam kekeluargaan. Ayat ini antara tafsirannya, al-qurba di situ ialah Ahlul Bait, antara pentafsiran ulama tentang. Baik. Tengok boleh hadis yang panjang ni berkenaan dengan fadilah atau kelebihan Ahlul Bait. Imam Muslim meriwayatkan daripada Yazid bin Hayyan radhiyallahu anhu, beliau berkata, intalaqtu ana wa Husain bin Sabrah wa Umar bin Muslim ila Zaid bin Arqam radhiyallahu anhum. Falamma jalasna ilahi qala lahu Husain, laqad laqita ya Zaid khairan kathira, ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sami'ta hadithahu wa ghazawta ma'ahu wa sallaita khalfahu. لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة
فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده قال ومن هم قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس قال كل هؤلاء حرم الصدقة قال نعم وفي رواية ألا وإني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله وهو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة. Maksudnya saya bersama Husain bin Sabrah dan Umar bin Muslim telah pergi ke rumah Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Ketika kami duduk dengannya, Husain berkata, wahai Zaid, sungguhnya kamu telah beroleh kebaikan yang banyak. Kamu telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar hadis baginda, berperang bersama baginda dan solat di belakang baginda. Ini mereka tabi'in berjumpa dengan sahabat. Tabi'in berjumpa dengan sahabat. Jadi mereka tahu nilai sahabat itu orang yang paling hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda berperang bersama baginda dan solat di belakang baginda. Wahai Zaid, sungguhnya kamu telah beroleh kebaikan yang banyak. Wahai Zaid, sampaikan kepada kami apa yang telah kamu dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak dengar hadis itu. Zaid berkata, wahai anak saudaraku, wahai anak saudara saya, demi Allah sungguhnya usia saya sudah tua. Pengetahuan saya telah menjadi lama dan saya juga telah lupa sebahagian daripada apa yang saya dapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ketika ini Zaid bin Arqam dalam keadaan yang agak tua, agak berusia. Oleh itu apa yang saya sampaikan kepada kalian terimalah, dan apa yang tidak mampu saya sampaikan janganlah kalian mendesak saya agar saya menyampaikannya. Dah tua tak ingat, disuruh-suruh orang tu mana nak ingat, kan? Dia masing-masing ada kemampuan masing-masing, kan? Jadi kita ni manusia, semakin kita berusia jadi adalah benda-benda yang berkurang, kan? Berkurang maksud saya dari segi pemikiran, kan? Kesihatan tu pastilah, insya-Allah lah begitu, kan? Tapi ada juga orang yang betul-betul jaga kesihatan, mungkin dari segi itu dia bukan dia sakit, tapi dia maksudnya dia maintain lah, dia maintain tu lama sikit daripada orang lain sebab dia jaga. Tu Allah alam lah, masing-masing lah, kan? Tapi segi adat dia begitulah. Seterusnya beliau, yakni Zaid, berkata, satu hari Rasulullah SAW telah berdiri sambil berkhutbah di hadapan kami di kawasan mata air yang dikenali sebagai Khum. Ini bukan Khum ke Iran. Ini Khum. Di antara Makkah dan Madinah. Baginda memuji Allah, menyanjungnya, lalu memberi nasihat dan peringatan. Ini muqaddimah bila berkhutbah, itulah dia. Dia punya muqaddimah khutbah dia begitu. Kemudian baginda bersabda seterusnya, ingatlah wahai manusia, sungguhnya saya adalah seorang manusia biasa. Sudah hampir masanya seorang utusan Tuhan saya, iaitu malaikat maut, datang, lalu saya menerimanya. Nabi beritahu, aku ni dah tak lama, kan? Bila-bila masa aja. Dia kata, saya tinggalkan dua perkara asas bagi kalian. Pertama, kitab Allah. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya penerang, maka berpegang teguhlah dengannya. Baginda pula
menggalakkan agar kami berpegang dengan kitab Allah dan berkeinginan terhadapnya. Nabi bagi targhib, bagi galakkan, motivasi supaya berpegang kepada kitab Allah, ya, dan berkeinginan terhadapnya dengan cara mengingati ganjaran yang disebutkan di dalamnya, fadail, cerita fadilat, kelebihan, ya, kebaikan. Kemudian baginda meneruskan sabdanya, kedua ahlul bait saya memperingatkan kalian tentang Allah dengan takut kepadanya pada ahlul bait saya, mana menghormati mereka. Ya, ni. Saya memperingatkan kalian tentang Allah dengan takut kepadanya pada ahlul bait saya, mana menghormati mereka. Maknanya apa? Nabi ulang 2 kali peringatan. Udzakirukum Allah fi ahli baiti. Maknanya apa? Ya, kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa kena ada suatu, ya, maksudnya apa? Kemuliaan. Kita memuliakan ahlul bait. Ya, ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu satu pendirian yang jelas. Bukan kita jadi Syiah. Jangan salah faham tuan. Kita mencintai keluarga Nabi bukan seperti Syiah yang konon-kononnya mencintai Sayyidina Ali, contohnya Sayyidina Husain, kan, contohnya. Tapi pada masa yang sama membenci orang yang dikasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Membenci siapa? Membenci Aisyah. Aisyah tu siapa? Isteri Nabi, yang akan menjadi isteri Nabi di syurga. Kan? Paling benci tu Aisyah, dia paling benci. Ya. Sebab dia benci Aisyah dan ayah Aisyah, Sayyidina Abu Bakar, kan. Benci Hafsah, benci ayah Hafsah, Sayyidina Umar. Itu pantang lah tu. Ya. Orang Syiah ni mencela 2 susuk tubuh ni, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ni, suatu benda yang dididik, ya, dididik daripada kecil lagi. Gitu. Maknanya budak-budak anak-anak Syiah ni dididik daripada kecil lagi untuk benci sahabat, untuk benci Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Kan saya sebut dulu kan, sampai mereka sambut hari kematian Sayyidina Umar. Disambut hari kematian, Yaumu halaki Umar dipanggil, hari kematian Umar. Dia buat sambutan. Tak tahulah ada cuti umum tidak, tapi maknanya dia buat sambutan. Bayangkan, kita ada buat hari kematian siapa-siapa kita sambut? Mana ada. Maknanya bersyukur atas kematian tu, bukan bersedih, bersyukur. Punyalah kan. Dahsyat tak dahsyat. Dan mereka tidak berselindung pun dalam hal ini. Mereka mungkin berselindung di tempat kita sebab dia bukan majoriti di tempat kita. Tapi di Iran, di Iraq, di negara-negara yang ramai Syiah, di Bahrain contoh kata, tak ada hal. Saya tengok TV Syiah masa saya pergi mana itu. Saya keluar negara ke Jordan ke masa tu, saya tengok di kat hotel tu ada TV kan. Ya tu TV Syiah. Sekarang tuan-tuan nak tengok kat YouTube siapa? YouTube pun ada. Kan? Disambut tu hari kematian Omar, hari kematian Aisyah pun disambut. Punya benci dia dengan apa nama orang-orang. Kan? Tengok ada lagi ni. Dia kata apa? Okey, lalu Husain berkata, siapakah ahlul bait baginda wahai Zaid? Bukankah isteri-isteri ni dia? Bukankah isteri-isteri baginda itu termasuk daripada kalangan ahlul bait baginda? Beliau, yakni Zaid, menjawab, para isteri baginda memang termasuk daripada kalangan ahlul baitnya. Nampak? Kata cinta ahlul bait tapi benci Aisyah, macam mana? Tuan-tuan perasan tak, orang Syiah ni dia dengan Sayyidina Husain, dia memang ni kan, memang kata apa, memuja lah kan. Ni apa nama hari Karbala 10 Muharram itu, tuan-tuan tengok
Saya tak tengoklah, tapi biasa memang itu yang berlaku di Pakistan dan sebagainya. Dia bersedih kan, sampai menumpahkan darah masing-masing. Semua kena alihkan darah masing-masing kerana bersedih. Buat apa? Toreh kepala. Kalau budak kecil ambil pisau, toreh kat atas ni. Ini kulit kepala kita ni paling senang mengalihkan darah ni. Kulit kepala kita kan dia rapat dengan kita punya apa kan. Bukan ada lemak-lemak apa. Toreh sikit keluar darah. Oh, nampak darah. Budak-budak kecil pun buat. Yang dewasa lagi lah, ambil besi tu, libah belakang badan, libah. Apa punya bangang manusia. Dan menjadikan itu satu ritual, seolah-olah benda yang disyariatkan. Sebab dia buat benda tu, disambut benda tu. Ya. Jadi itulah. Kalaulah orang Syiah diberi peluang kat Malaysia ni, habislah. Itulah yang berlaku. Kalau kat Malaysia dia tak buatlah macam tu. Dia pukul dada, ya Husain, kami bersedih atas kematianmu ya Husain. Tak payah pukul, main aku terajang sekali tengok. Sedih sangat kan? Apalah punya orang ni. Ramai. Kat Malaysia ni ramai tuan. Cuma dia berselindung je. Yang tak berselindung pun ada juga. Belah-belah Kedah ramai. Tak tahulah macam mana ambil tindakan kan. Masya Allah, ya. Tu kata, mengapa kita tidak menerima perbezaan pandangan? Ini bukan masalah perbezaan pandangan dalam hal-hal fiqh, kan? Tapi hal akidah. Tak cerita panjang lah. Kalau nak cerita bab Syiah ni, kena panggil penceramah khusus, biar dia cerita A to Z, cerita Syiah ni. Ada ustaz-ustaz kita, kalau kita nak, kita boleh cari. Ada seorang ustaz dekat Bukit Mahkota, ada seorang, dia pakar, dia kaji tentang Syiah, PhD tentang Syiah. Ustaz di kuis pun ada seorang. Boleh panggil dia ceramah, bagi tahu orang kita ni, kan, apa yang sebenarnya dilakukan oleh Syiah. Saya tahu sikit-sikit lah, maksudnya tidaklah mendalam sangat kan. Kita tahu maklumat-maklumat penting. Cuma yang kalau nak detail betul, kena panggil pakar dia. Baru kita melopong. Kan, banyak sebut perkataan apa tak tahu kan, kita tak tahu. Dahsyat tu kan. Kalau tak jadi macam Syria, jadi macam Yaman dan sebagainya, kan. Tengok Nah, hadis ni kata para isteri Nabi memang ahlul bait, tetapi ahlul bait baginda dimasukkan di sini ialah sesiapa sahaja yang diharamkan harta zakat selepas pemerigian baginda. Beliau Husain berkata, siapakah mereka? Beliau menjawab, mereka adalah keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Aqil, keluarga Ja'far dan keluarga Abbas. Ini susu galur bawah-bawah mereka, ya. Beliau Husain berkata, benarkah mereka semua tidak boleh memakan harta zakat? Zaid menjawab, benar. Dalam setiap riwayat Bani bersabda, ketahuilah sungguhnya saya meninggalkan dua asas bagi kalian. Pertama, kitab Allah, ia adalah talian Allah. Sesiapa yang mengikutinya, dia akan berada di atas petunjuk. Sesiapa yang meninggalkannya, maka dia berada di atas kesesatan. Sebab itu dalam ilmu hadis dibahaskan, kan, tentang sanad-sanad ahlul bait. Ya. Jadi dipelihara tu susu galur tu. Ya. Dan memang ada hadis-hadis yang sanadnya daripada ahlul bait. Memang ada. Dia ada satu kedudukan yang tersendiri dalam ilmu hadis. Dia tak ada masalah pun. Kita bukan allergic dengan nama-nama ulama-ulama dalam kalangan ahlul bait. Tak ada masalah pun. Sebut nama Ali Zainal Abidin, itu tak ada masalah. Bukan Syiah pun. Yang Syiah berlaku bawah-bawah itu, lepas-lepas itu yang perangai yang bukannya, ya, yang asalnya daripada satu mazhab politik, kan? Asalnya politik, tak suka, ya, maksudnya beranggapan bahawa khilafah, kan, pengganti Nabi itu mesti daripada ahlul bait. Ya. Mana dia kata sahabat-sahabat ni merampas, ya,
merampas kepimpinan, politik tu. Ya, umat Islam ini daripada Ahlul Bait. Tu dia marah dengan Sayyidina Abu Bakar. Tengoklah sejarah, tengok sirah Nabi kan, sejarah tengok macam mana Sayyidina Abu Bakar. Bukan dia nak pun jadi khalifah, itu tengok baca. Kan? Sayyidina Umar yang beria menantik Sayyidina Abu Bakar. Kan? Maksudnya nak kata sahabat-sahabat Nabi ni bukan kerja nak mengejar jawatan. Ya, bukan kerja nak cari nak ambil ketampuk kuasa, tak ada langsung. Kan? Orang-orang macam tu dibenci, dicerca. Ya, jadi jangan kita terpengaruh. Jangan, sikit pun jangan. Ya. Baik. Imam Al-Bukhari dan meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu mauqufan alaihi annahu qala urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti. Maksudnya daripada Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu secara mauquf kepadanya bahawa beliau telah berkata, peliharalah wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ahlul bait baginda. Sebab itu ya, kalau Sayyidatina Aisyah yang merupakan salah seorang daripada ulama, maknanya yang meriwayatkan hadis-hadis yang banyak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Sayyidatina Aisyah jadi guru kepada para sahabat. Hadis-hadis yang Sayyidatina Aisyah riwayatkan tak ada pada sahabat, bukan semualah, ya. Tak ada pada sahabat lain. Kerana hadis-hadis itu khususnya yang berkaitan dengan rumah tangga. Benda yang Aisyah haja alami dengan Nabi. Mana ada orang lain dalam tu? Betul tak? Kita dengan bini kita, tuan, kita dengan bini kita, adakah apa yang bini kita tahu tentang kita ni orang lain pun tahu? Kan? Isteri kita sendiri. Mestilah ada benda-benda yang hanya isteri kita saja yang tahu, orang lain tak tahu. Dan kita beritahu hanya pada dia, tidak pada orang lain. Benda tu biasalah, logik lah benda tu kan. Maknanya, jadi benda-benda tu yang para sahabat ambil daripada Aisyah. Nak tahu Nabi macam tu, Nabi macam ni, apa Nabi buat, apa Nabi tinggalkan, macam mana solat Nabi, macam mana. Itu kalau benda-benda yang semua orang nak tahu tu lain, benda yang khusus kan. Yang tersendiri. Hanya dialami dan yang dilihat sendiri oleh Sayyidatina Aisyah, contoh. Itu special lah. Ya. Jadi kena ingat, mencintai Ahlul Bait itu suatu suruhan. Ya. Suatu perkara yang menjadi ibadah. Kerana itu disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan maksud kita puja dan sebagainya. Jadi pendirian kita kena jelas lah. Habis tu Ustaz Sayyidina Ali duk bergaduh dengan Aisyah, tahu itu cerita apa? Baca balik kisah apa. Itu perselisihan biasa. Saudara mara pun bergaduh. Lah kita gaduh dengan abang kita. Kan dengan adik kita, adik bongsu kita. Adik perempuan kita bergaduh, berebut kata. Aku abang sulung, semua aku punya. Ai, cantik merengau. Tu cerita apa? Tiga Abdul kan? Kanda memang bijaksana katanya. Kan? Tu silap orang kita tu tuan. Itu nama aku ada dalam kata dia. Mak namakan aku, abah namakan aku. Itulah. Suruh sekolah tak nak, suruh datang mengaji tak nak. Penama-penama tu bukan kau punya maksudnya. Penama-penama tu ialah pengurus. Maknanya arwah ayah kita, mak kita bubuh nama kita dalam penama. Akaun dia, tabung haji ke apa ke, itu sebagai pengurus harta, bukan pemilik harta. Kita kena uruskan. Kalau faraid kita kena bagi-bagi, kita yang kena uruskan benda tu. Sebab nama-nama kita. Macam saya, arwah mak saya namakan saya dengan akak saya. Bukan saya bolot dengan akak saya bagi 50-50. Kan? Kita nak keluarkan duit arwah tu, kita bagi. Faraid ke, nak bagi sama, muafakat sama-sama tanpa ada rasa, kan, rasa tak puas hati, kita bagi sama-sama je. Saya kesian kan, macam contoh kata akak kita yang banyak jaga mak kita tak sumbangan sangat kan, tapi bila faraid dapat ke kita lebih. Contoh
Jadi kita fikirlah, siapa akak kita, kan, dia jaga mak lama semua. Jadi kita pakat-pakatlah, tak payahlah. Kita bagi sama-sama kata, boleh. Semua orang setuju, settle. Ini yang bagus. Kalau kalau seorang tak setuju, kena faraid. Itu dia. Kalau semua orang setuju, okey, bagi ikut persetujuan. Ya. Tapi kalau ada seorang kepala yang tak betul ni, nak duit dia kerjanya, ada, itu biasalah. Kita adik-beradik macam-macam kan. Dan kadang-kadang tak rezeki tak sama masing-masing kan. Ada yang berjaya, ada yang tak berapa sangat. Itu biasa. Itu rezeki masing-masing. Jadi kita tak boleh nak kata semua sama kan. Masing-masing ada keperluan masing-masing. Jadi pandai-pandailah. Jangan bergaduh. Baik, itu dia. Itu kelebihan Ahlul Bait. Yang seterusnya, kelebihan para sahabat radhiyallahu anhum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Maksudnya, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya, ini siapa? Para sahabat, bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Tengok namun mereka berkasih sayang sesama mereka. Nampak tuan? Ada beza sikap kita dengan sesama kita, dengan sikap kita dengan orang yang tidak seagama dengan kita. Ada mesti ada beza. Mesti ada beza. Sebab itu yang disebut oleh Al-Quran. Bukan saya kata kita suka hati pergi merompak rumah orang bukan Islam, pergi ambil kereta dia, ini tak apa, ni harbi semua. Tak bolehlah macam tu. Kena ada ukuran juga. Maksud saya beza tu, mana kalau kita buat baik, kita lebih berbuat baik kepada orang yang seagama dengan kita. Sebab ikatan agama tu lebih suci. Hubungan atas dasar agama tu lebih suci sebenarnya. Kan? Tapi kadang-kadang kita diuji juga. Allah Ta'ala uji kita kan. Dapat jiran, sebelahnya Cina, sebelahnya Melayu. Yang Cina ni kami baik lagi, elok betul dah, jiran yang baik kan. Tahu dia menegur, tahu dia senyum, tahu pula, maksudnya memang baiklah kan. Ramah mesra dia kan, mesra alam dan sebagainya. Dapat yang Melayu ni mangai kan, dia punya muncung lagi panjang daripada mesin yang kesan haba tu kan. Muncung kan, bercantum muka, bertogur pun tidak, pandang pun tidak, beg tak apik yo kan, beg tak roti yo. Tu cabaran kita lah pula kan. Betul, banyak keadaan tu kan. Yang Cina ni kadang bagi limau, bagi kuih bulan, memang confirm masuk dalam tong sampah punya. Kita nampak cantik kuih tu kan, nak makan rasa tengok, alamak cepat tu nampak. Tapi ada yang baik-baik, tu yang ujian lah kan. Tu dia kata, namun kamu dapat lihat mereka rukuk dan sujud kerana menuntut kurniaan Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda daripada kesan sujud terlihat di wajah-wajah mereka. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ini semua adalah cerita kelebihan para sahabat. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil ansar la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq faman ahabbahum ahabbahu Allah wa man abghadahum abghadahu Allah. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam puji golongan Ansar. Siapa golongan Ansar tuan? Orang Madinah yang menyambut
ya kedatangan ya atau hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disambut. Kan kita baru dengar ceramah ma'al hijrah kan. Ya, menanti-nanti kedatangan Nabi. Tiap-tiap hari. Ya. Pagi keluar daripada Madinah, tunggu di sempadan Madinah. Tengok dari jauh, mana tak sampai-sampai lagi Rasulullah ni. Petang tak ada balik rumah balik. Esok pagi balik. Tak sabar-sabar nak tunggu Nabi sampai ni. Sampai je Rasulullah semua dah keluar kan. Tu yang kita dengar. Tala'al badru alaina. Tu kan? Masya-Allah. Menyambut-nyambut. Macam tu ke sambutan kepada pelarian? Mulalah tu. Ini merdeka ni, tak merdeka lagi. Macam tu ke kita sambut pelarian? Oh gila ke apa? Ada orang sambut pelarian. Tala'al badr. Masuklah ahlan wa sahlan. Wa jalan. Banyak punya wa sahlan. Apa punya orang menyamakan Nabi dengan pelarian. Kalau nak cari hujah politik, carilah benda lain. Kan? Jangan semua nak dipolitikkan sampai sirah Nabi pun kau nak seleweng kan? Macam tu kau. Kan orang Madinah sambut pelarian. Macam tu. Mana ada? Pelarian ni aku bagi makan kau nasib. Kan? Ada tu dihalau balik, datang dengan tongkang, halau balik, mati tengah laut kan? Mereka tidak dialu-alukan. Itu nama pelarian. Boleh cakap Nabi pelarian. Ini semua termasuk dalam idza'ur Rasul, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjawablah besok. Kalau tak taubat, besok hari kiamat tahulah dia punya kesan-kesan dia. Kalau taubat, alhamdulillah, bagus. Allah moga-moga Allah Taala ampunkan. Mungkin dia lah, biasalah orang bercakap politik ni macam-macam. Tengoklah tuan-tuan dalam parlimen tu macam zoo. Kan? Ya, siaran parlimen tu kena letak 18 SG. Jangan tengok anak-anak rosak perangai anak-anak kita, tengok pemimpin-pemimpin punya perangai, buat malu je. Kan tuan kan? MP ni terjorit sana, terjorit sini. La ilaha illallah. Kau tak malu kau orang tengok dekat YouTube? Orang ni live ni. Kan? Yang ni kata bodoh ni, apa ya Allah. Itu yang kita pilih tu orangnya. Yang kita bangkah tu adalah orangnya. Bila bilang raya, muka masing-masing berseri-seri nak minta undi. Nampak seorang tu. Bonci amek saya tengok tu perangai-perangai ni. Buruk akhlak. Bukan semualah, tapi kebanyakan lah kan. Pada ramai bunyi macam tu. Mana pergi akhlak kita? Kan? Adakah perlu sampai begitu untuk menegakkan, orang kata apa, untuk menyatakan pendirian kita? Adakah begitu kaedah tamadunnya? Saya tengok Parlimen British, adalah macam tu saja sekali. Saya tengok Parlimen British tu, dia punya tempat dia lagi tak cantik daripada parlimen kita. Tengok dalam YouTube dia, British punya parlimen. Kan, UK punya. Tak cantik pun tempat dia, kecil dia, macam sempit dia nampak. Cantik parlimen kita lagi. Tapi tak adalah macam parlimen kita boleh punya zoo tu. Kezuannya tu. Kan? Tak ada. Seorang cakap, seorang pop. Teratur nampak. Kan? Bayangkan kita ni. Ya, kesopanan dan kesusilaan ni menatang ni. Duk apa kan? Apa nama, rukun negara dan sebagainya. Mana kesopanan dan kesusilaan tu? Patut pemimpin jadi contoh pada rakyat. Kesopanan dan kesusilaan. Itu bukan kesusilaan, kesialan nama tu. Tak maaf tuan, Pak kasar bagi. Sakit hati menengok. Kan? Betul-betul kena buat 18 SG kat atas. Malulah sikit kan, orang mundi awak, pilih awak jadi pemimpin, perangai awak macam tu. Tu tak cerita rasuah lagi.
Allahu Rabbi. Baik. Tengok maksudnya Nabi SAW bahawa baginda bersabda tentang orang-orang Ansar, tidak ada yang mencintai mereka, maknanya orang Ansar, melainkan orang mukmin, dan tidak ada yang membenci mereka melainkan orang munafik. Orang munafik ni ada dekat Madinah. Dia memang bencilah dengan orang apa Ansar ni, sebab orang Ansar ni lah yang menyokong Nabi. Memang bapak benci, kan? Apalah bagi Muhammad tempat dekat Madinah ni, kan? Kacau aja orang luar masuk. Orang luar kan, mesti istilah tu, orang luar. Kan? Tu panggil munafik tu. Sesiapa yang mencintai mereka maka Allah akan mencintainya. Sesiapa yang membenci mereka maka Allah akan membenci. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abul Fath Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ni dia. Allahu akbar. Okey, tak apa. Syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum Hunain falazimtu ana wa Abu Sufyan bin al-Harith bin Abdul Muttalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam nufariqhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baghlatin lahu bayda ahdaha lahu Farwat bin Nufathat al-Judami falamma iltaqa al-muslimuna wal kuffar walla al-muslimuna mudbirin فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار قال عباس وأنا آخذ بلجام بغلات رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة أن لا تسرع وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عباس نادي أصحاب السمرة فقال عباس وكان رجلا صيتا فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمرة قال فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها فقالوا يا لبيك يا لبيك قال فاقتلوا والكفار والدعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار قال ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج فقالوا يا نبي يا بني الحارث بن الخزرج يا بني الحارث بن الخزرج فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حين حمي الوطيس قال ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال انهزموا ورب محمد قال فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى قال فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصاياته فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. Ini kelebihan Nabi dan sahabat juga. Maksudnya, saya telah berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari berlakunya peperangan Hunain. Peperangan Hunain ni kita start tu kalah, lepas tu menang. Dan Allah sebut wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratuhum. Maknanya perang Hunain ni sahabat ramai. Jadi dia jadi overconfident pada peringkat awal. Kerana tengok ramai. Sepanjang peperangan, siri-siri peperangan Nabi SAW, antara pengajaran utama yang Allah Ta'ala nak ajar para sahabat ialah bilangan tentera yang ramai tidak menjamin kemenangan. Yang menjamin kemenangan ialah pertolongan Allah. Itu dia punya jis dia punya, memang itulah dia. Sebab itu dalam kebanyakan perang, hampir semua peperangan Nabi dengan para sahabat dengan orang kafir, bilangan tentera orang kafir biasanya akan lebih ramai. Bilangan tentera Nabi SAW biasanya akan sikit, kurang. Sebab apa ni? Nak yakin kepada pertolongan Allah, bukan kepada ikhtiar manusia. Nampak? Tapi bukan maksud Nabi tak bersedia, sahabat tak bersedia. Tak apalah kalau macam tu kita pergi tak payah buat apa-apa lah kan? Bawa body je, boleh. Tempur tangan kosong, TTS, tempur tanpa senjata. Apa? Kan? Tak. Persediaan kena ada, persiapan kena ada, persenjataan kena ada, tapi yang boleh
yang sekadar yang mampu. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail turhibuna bi aduwallahi wa aduwakum. Itu memang jelas dalam Quran. Persiapan tu. Ya, persiapan itu. Supaya musuh menjadi gentar tengok persiapan kita. Sebab tu kena ada, setiap negara mesti ada tentera, mesti ada senjata. Itu memang suruhan Allah begitu. Kan? Ya. Okey, sambung ni kan panjang cerita ni kan. Baik, dia kata okey, waktu itu saya dan Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib sentiasa mendampingi Rasulullah SAW. Kami tidak berenggang dengan baginda. Mana mereka ni bodyguard, jaga Nabi. Manakala Rasulullah SAW mengendarai bagal. Tahu bagal? Bagal ni dia klon kuda dengan keldai. Badan macam kuda, telinga macam keldai. Saya biasa jumpa bagal ni. Di Mesir banyak. Tapi sangat binatang yang sangat kuat dan gagah. Dia kuat. Ya. Berwarna putih kepunyaannya yang dihadiahkan oleh Farwah bin Nufatha al-Judhami. Ketika pasukan Muslim dan orang-orang kafir telah bersemuka, pasukan Muslimin mengundur ke belakang. Nampak? Ya. Lalu maksudnya masa itu ada masalah, jadi Allah Taala uji kerana mereka yakin, merasa ujub, merasa hebat disebabkan bilangan yang ramai. Allah uji. Kalah. Maksudnya nampak macam tak boleh tahan lah, kan. Lalu Rasulullah SAW memecut bagalnya menuju ke arah orang-orang kafir. Abbas berkata, sedangkan saya memegang tali kekang bagal Rasulullah SAW. Saya memegangnya dengan kuat supaya ia tidak terlalu kencang. Manakala Abu Sufyan memegang tempat pemijat tunggang Rasulullah SAW. Seterusnya Rasulullah SAW bersabda, wahai Abbas, pergilah, panggillah Ashabus Samurah. Ashabus Samurah, tengok bawah tu siapa dia. As-Samurah ialah nama sepohon pokok. Manakala Ashabus Samurah ialah orang-orang yang turut berbai'ah dengan Nabi SAW. Dia panggil bai'atul ridwan. Id yubayi'unaka tahta syajarah. Ni dia. Syajarah ni, pokok ni nama dia Samurah. As-Samurah. Ya. Dalam peristiwa bai'atul ridwan, di bawah sepohon pokok As-Samurah pada hari berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Ya, kita tahu kan perjanjian Hudaibiyah. Di mana mereka berbai'ah kepada baginda untuk tidak melarikan diri daripada medan perang. Ini kata kepentingan bai'ah. Mubaya'ah ataupun bai'ah. Janji setia. Janji setia. Apa dia janji setia tu? Inilah, tidak meninggalkan Nabi, tidak sabotaj Nabi, tidak apa ini. Itu semua. Kan, bai'ah. Benda bai'ah ni ada dalam Islam. Allah kata, innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Dan orang yang berbai'ah dengan kamu ya Muhammad itu sebenarnya berbai'ah dengan Allah hakikatnya. Ya, Allah bersama-sama dengan bai'ah itu. Jadi dia punya weightage dia memang kuat lah, maknanya bukan main-main punya. Janji setia sehidup semati kalau kita kata macam itulah. Kan? Kita tak ada lah potong darah, tak ada macam tu dah kan. Macam budak-budak buat ni. Apa nama? Underground ni kan. Toreh sikit darah. Salam. Ganti je lah. Tak ada situ. Nabi berbai'ah dengan para sahabat. Pun dia kata, di mana mereka berbai'ah kepada begitu tidak lari mereka daripada medan perang. Dan riwayat lain menyebutkan bahawa mereka berbai'ah untuk berani mati dalam membela agama Islam. Itu dia. Tengok apa yang berlaku. Nabi kata, panggil Ashabus Samurah ni. Geng-geng ni mana? Pergi. Abbas berkata dalam keadaan beliau adalah seorang yang bersuara kuat. Abbas ni antara kelebihan dia punya suara dia Sayyid maknanya suara dia lantang. Kalau dia jerit tu semua orang boleh dengar. Maka saya menyuruh dengan suara yang kuat, di manakah Ashabus Samurah? Demi Allah, ketika mendengar seruan saya itu, naluri mereka bagaikan naluri lembu yang mendengar keluhan anak-anaknya. Ini perumpamaan. Maknanya memang sentap betul lah. Kalau kita nak terjemahkan kan, memang sentap. Lantas mereka menjawab, kami menyahut seruanmu, kami menyahut seruanmu. Allah dia kata apa? Labbaik labbaik kan. Itu bukan
labbaik Allahumma labbaik tu. Itu cerita apa? Haji. Ini bukan cerita haji, ni cerita tengah perang. Labbaik, kan dia kata. Ya labbaik ya labbaik. Ya. Mereka pun bertempur bersama, maksudnya lawan balik berhabis-habisan. Seruan juga ditujukan kepada orang-orang Ansar, menyatakan wahai orang Ansar. Beliau Al-Abbas berkata, kemudian seruan ditujukan kepada Bani Al-Harith bin Al-Khazraj. Mereka berkata, wahai Bani Al-Harith bin Al-Khazraj, wahai Bani Al-Harith bin Al-Khazraj. Lalu Rasulullah SAW mengamati pertempuran itu dalam keadaan baginda berada di atas bagalnya seperti seorang yang gagah di atas tunggangan dan cenderung untuk memerangi mereka. Nabi pun sekali turun perang tu. Rasulullah SAW bersabda, inilah keadaan ketika berkecamuknya peperangan. Ya, Nabi kata hamiyal watis, tengah kemuncak tu. Ya, tengok ini kelebihan Nabi. Ya. Beliau Al-Abbas berkata, kemudian Rasulullah SAW mengambil beberapa ketul batu dan dilemparkan ke atas muka pasukan kafir. Pakai batu nampak? Kita tak boleh buat macam ni dah. Nabi, kan? Mereka akan kalah demi Tuhan Muhammad. Kan? Kalau dalam setengah riwayat, dalam perang-perang lain Nabi kata syahatil wujuh, baling pasir ke batu ke semua kena pada dia orang. Ini kelebihan Nabi SAW. Beliau Al-Abbas berkata, saya pergi melihat dan peperangan masih berlaku seperti biasa yang saya lihat. Beliau Al-Abbas berkata, demi Allah, baginda hanya melemparkan batu-batunya ke arah mereka, maka saya melihat mereka menjadi lemah dan lari tunggang langgang. Ini bukan main-main tau. Tengah perang ni. Ya. Ini bukan main fire bukan. Budak-budak mainkan, ini perang. Masya-Allah. Inilah kelebihan. Jadi maknanya para sahabat ni punya kemuliaan, mereka bersama-sama Nabi ketika senang, ketika susah. Tak kira sama di Mekah maupun sebelum hijrah ataupun selepas hijrah. Maknanya apa? Sepanjang 23 tahun dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Nabi dikelilingi oleh para sahabat yang mendukungnya. Kan? Pendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berani mati atas nama, atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kita ni bukan nak suruh berani mati, nak suruh berani hidup pun tak nak. Berani hidup atas agama Allah pun tak nak juga. Bukan suruh mati atas agama Allah, suruh hidup atas agama Allah pun payah juga. Kan? Macam mana nak buat? Ya? Boleh sikit lagi saya nak habiskan, boleh? Habiskan nak, kalau balik lah, tak ada masalah. Kan? Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu anhu, dia berkata, jaa Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma ta'uduna ahla badrin fikum qala min afdhalil muslimin aw kalimatan nahwaha qala wa kadzalika man syahida badran minal malaika. Ini kelebihan ahlu Badar. Ya, maknanya sahabat-sahabat veteran perang Badar ni dia ada satu kelebihan yang istimewa di sisi Nabi dan di sisi para sahabat. But dia first batch. Kan? Ya, maksudnya orang kata apa? Kumpulan pertama yang berperang bersama-sama Nabi. Jadi dia ada satu kelebihan, satu kemuliaan yang apa nama? Yang special. Ya. Malaikat Jibril pernah bertemu Nabi SAW lalu berkata, bagaimana pendapatmu mengenai tentera perang Badar dalam kalangan kalian? Baginda menjawab, mereka adalah seutama-utama kaum muslimin, afdalul muslimin. Tengok, berapa orang sahabat Nabi yang sama-sama dengan Nabi dalam perang Badar? 300 lebih. Ada kata 313 lah, tapi 300 lebih. Ya. Atau jawapan yang seumpama dengannya, beliau Jibril pun berkata, begitu juga para malaikat yang ikut serta dalam perang Badar. Tengok, malaikat yang ikut dalam perang Badar, yang tolong Nabi, tolong para sahabat, itu pun ada kelebihan dia, mana kemuliaan dia. Masya Allah. Ya. Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu anhu, beliau berkata, ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 7 ghazawatin aw 6 na'kul jarad wa fi riwayatin na'kulu ma'ahul jarad. Subhanallah. Maksudnya kami pernah berperang bersama Rasulullah SAW sebanyak 7 kali perang.
Kita nak datang qiyamul lail pun payah. Ajak orang, ajak kuliah subuh pun payah. Kan ini bukan sini, orang tempat lain cerita. Apa yang telah kita buat untuk agama ni tuan-tuan? Tu soalan saya nak tanya pada diri saya dan kita semua. Apa yang telah kita buat untuk agama kita ni? Fikirlah sendiri. Jawapan tu janganlah tuan-tuan jawab kat saya. Kan? Fikirlah sendiri. Di mana kami memakan belalang. Makan belalang. Ya, sebab tu belalang boleh dimakan. Belalang kunyit ke belalang hijau tu kan. Dalam satu riwayat, kami memakan belalang bersama baginda. Memang ada orang makan. Siapa pernah makan? Sedap tuan? Sedap Goreng ke apa? Uyo. Dia bukan semua body tu kan? Yang badan tu kan? Yang kepala tu buang. Ya, belalang tanpa kepala lah. Sedap Oh, memang tak pernah rasa lagi. Tapi pernah makan dop, pernah makan dop. Saya pernah makan. Biawak. Dop bukan biawak, dop. 2 kali saya makan. Kan. Contoh kaki contoh. Ya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi telah membuat satu bab tersendiri yang membahaskan tentang kemuliaan dan keutamaan para wali. Di dalamnya dibahaskan tentang keutamaan Abu Bakar, Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdullah ayah Jabir, Usaid bin Hudayr, Abbad bin Bishr, Asim bin Thabit dan Khubaib radhiyallahu anhum. Oleh kerana kitab yang saya susun ini hanya merupakan ringkasan, kata Imam Nabhani, kata Syarani ke? Imam kan yang meringkaskan ini, kata sebab kitab ni kitab ringkasan, maka tidak mungkin saya mencantumkan kesemua itu di dalamnya. Dia tak sebutlah. Maknanya nak tengok dalam kitab Riyadhus Shalihin ada. Oleh itu, sesiapa yang ingin mengkajinya, dia hendaklah merujuk kepada kitab asalnya. Namun kisah keutamaan semua para sahabat yang disebutkan di atas dan para sahabat lainnya di dalam sebuah kitab saya yang berjudul Jami' Karamatil Awliya, yang kurang lebih memuatkan kisah keutamaan 1400 wali. Kitab yang dikarang oleh pengarang yang sama, ya, yang dimulai dengan daripada kisah para sahabat Rasulullah SAW. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kalau kita tanya, apa pentingnya kita, apa ulama tulis pasal wali-wali ni, pasal kelebihan awliya ni kan, supaya mendatangkan rasa kita nak jadi seperti mereka. Itu dia. Maknanya apa? Supaya kita bersemangat untuk beramal, terghib, motivasi, kan? Itu sebenarnya, ya. Jadi satu, yang kedua, merasa betapa jauhnya kita dengan mereka. Bila kita bandingkan kita dengan para sahabat, dengan para awliya Allah, itu saya katakan. Jadi kita sentiasa akan berada dalam keadaan yang kita tidak ada apa-apa sesuatu untuk kita jadi orang yang ujub pada diri kita. Apa yang kita nak herankan diri kita, orang yang lagi hebat daripada kita. Nampak tak? So tak ada sebab kita nak riak, tak ada sebab kita nak ujub, tak ada sebab kita nak sum'ah. Sebab apa? Kita memang tak layak pun. Tak ada apa lebih kita ni. Semayang pun pamalih, tahajud apatah lagi, sedekah kedekut. Contoh, jangan kecil hati saya cakap tu, kan? Jadi tak ada sebab kita nak berbangga-bangga dengan diri kita. Kurang ni lebih banyak daripada lebih. Kekurangan mengatasi, ya, kelebihan. Tak ada kelebihan apa pun, kan? Jadi sama-samalah kita usahakan. Itu sebenarnya. Sebab tu bila baca kitab para awliya Allah ni kan, tentang mereka, masya-Allah, rasa jauh kita dengan mereka. Kita baca tadi kan, sikit aja, baru sikit aja, kan? Macam mana mereka bersama-sama Nabi berjuang demi agama Allah. Kita apa yang kita buat untuk agama kita ni? Orang ajak kempen gerobok rezeki pun kedekut nak bagi, kan? Ni tempat lain, masya-Allah, tabarakallah, orang lain. Ya. Suruh bayar iuran security pun tak nak. Macam mana? Kan?
Padahal yang security tu bukan sunat, tu wajib tu. Sebab orang dah bagi servis pada kita, kita wajib bayar. Tak bayar pun, benda wajib tak dibuatnya kan benda sunat. Ni macam tu cukup lah. Okay, baik. Yang saja saya cakap tu kan, benda tu sampai kan. Kan? Sewa kedai surau pun tak bayar, contoh. Apa punya orang? Benda wajib tak dibuat, ni kan benda sunat. Kan? Sekian, terima kasih, itu saja. Ada apa soalan? Ada apa soalan? Tak ada, bagus. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا وعظم به أجورنا وحسن بأخلاقنا وسع بأرزاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.